الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan Imam, Tuan Surau, tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita merapatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah dapat kita sama-sama berada di rumah Allah. Untuk sama-sama kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita melahirkan rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi panjang umur kita. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah nikmat rezeki yang berbagai untuk kita. Dan ketika ingat tuan-tuan, satu nikmat yang paling besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang saya sekalian, khabar tuan-tuan? Khabar ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum saya memanjangkan wajib sebelum saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zairi bin Ahmad, tinggal di Kota Kemuning, anak 6 orang, isteri seorang. Setakat saya boleh. Lepas ini nak panjang, kita meja sebelah lagi, kita tahu sejam tahu. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini saya diminta untuk datang ke sini. Kami tamu lah ni kira-kiranya. Anda pun tak kat mana ni, anda kat mana tak kenal tuan-tuan. So Alhamdulillah, datang saya tuan-tuan bukanlah nak mengajar sangat, cuma sekadar untuk ulang kaji, refresh kita punya agama kita, ilmu-ilmu agama kita. Mudah-mudahan nak menuntut kita supaya kita lebih beramal, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini insya-Allah tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sebuah hadis 40, hadis yang ke-7. Hadisnya pendek, sebabnya insya-Allah kita dapat habis cepat. Kita punya intipati dapat habis mudah insya-Allah. Dan biasa kalau saya mengajar tempat lain, kita baca hadis bersama. Boleh tuan-tuan? Ada masalah? Boleh kan? Ikut insya-Allah saya baca satu kataan, dua kataan saja insya-Allah. An Abi Ruqayyah. Sedur. Duduk sini. Ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa 'ammatihim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Tinggal buat baca dan hafal kan? Insyaallah kita hafal. Hadis yang ke-7. Terjemahannya dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami berkata, bagi siapa? Ia bersabda, bagi Allah dan bagi kitabnya dan bagi Rasulnya dan bagi imam-imam kaum muslimin dan bagi orang ramai mereka. Di
diriwayatkan oleh Muslim. Baik tuan-tuan, ini matan hadis dan maksud kepada matan hadis ini. So tuan-tuan, kita kena ingat bahawa nak tafsir hadis kita tak ada autoriti. Nak tafsir hadis kita tak boleh tuan-tuan, tak ada kemampuan untuk itu. Sekarang ni ramai orang pandai tafsir hadis pada saya dan sebagainya tuan-tuan. So saya bawa hari ini, saya tolong baca saja. Tolong baca daripada kitab Imam Nawawi. Sebab kita tuan-tuan di akhir zaman ini banyak sangat orang cerita bab-bab agama main budak-budak, tak boleh tuan-tuan. Kita tolong baca saja. Siapa sebut ni? Imam Nawawi. Baik. Dalam tafsir hadis tuan-tuan atau tafsir Quran, dia ada dua versi. Dua keadaan. Yang pertama namanya tafsir maudhu'i, yang kedua tafsir tahdidi. Apa yang kita bincang pada pagi ini namanya tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ini apa dia? Dia tafsir ikut topik, ikut tajuk, mudah faham. Untuk kita ambil istinbat ataupun dia punya kesimpulan. Adapun tafsir tahdidi, dia titik. Contohnya tu huruf jejak, dia titik. Satu-satu huruf tu dia titik. Kalau kita nak boleh kita belajar tuan-tuan, tapi masalahnya kita nak istinbat tu dah masanya panjang tuan-tuan. Baik. Hadis ini hadis pendek. Dan biasa tuan dengar pun, tuan-tuan biasa dengar pun hadis ini. Cuma kita nak apakah maksud yang sebenarnya. Tak boleh mereka agak-agak. Syarahannya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ia adalah pada mulanya seorang yang beragama Nasrani. Kemudian memeluk Islam sewaktu di Madinah. Siapa dia? Rawi ma'lah hadis ini. Orang yang meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu namanya apa dia? Abi Ruqayyah. Asalnya dia ni adalah orang Kristian, masuk agama Islam. Nilainya, hadis ini adalah sebuah hadis yang lengkap, lagi sempurna sekalipun ringkas, kerana maksudnya untuk menerangkan nasihat agama yang berhubungan dengan kepercayaan dan hubungan antara sesama pemeluknya dalam perkara yang berkaitan dengan kebaikan bersama dalam agama Islam. Baik, secara nilaian hadis ini nak cari kebaikan bersama dalam kita hidup bersama dalam agama Islam itu sendiri. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu adalah agama. Maknanya hadis ini nak suruh kita ini sama-sama kita ambil faedah daripada kita beramal ataupun beragama Islam itu sendiri. Baik, habis. Perkara yang berkenaan dengan nasihat dalam agama. Agama itu nasihat. Pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menerangkan perkara yang berkenaan dengan nasihat dalam agama. Agama itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat. Perkataan ini menimbulkan pertanyaan dari sahabat kerana mereka ingin mengetahui kepada siapakah nasihat itu dalam hubungan dengan agama. Sahabat pun bertanya, nak tahu nasihat pada siapa? Agama nasihat, nasihat agama. Nak nasihat pada siapa agama ni? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jawapannya menegaskan bahawa nasihat itu adalah bagi Allah. Nasihat itu bagi kitabnya, bagi Rasulnya. Demikianlah diterangkan hingga akhirnya sebagaimana dalam hadis tersebut. Kita faham macam mana tuan-tuan? Dengan hadis ini nasihat bagi Allah. Kita nak ceramah pada Allah. Macam mana? So tanggapan kita macam mana? Sebab kita tak boleh nak tahu, nak yakinkan kita punya kefahaman kita yang sebenar, tengok kepada tafsir ulama, khususnya yang berautoriti, khususnya ulama-ulama terdahulu tuan-tuan. Baik. Agama itu adalah nasihat. Ini berarti bahawa agama itu terletak pada nasihat. Sebab pada nasihat menunjukkan taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, beriman serta beramal dengan kitabnya dan sunnah Rasulnya. Itu dia agama. Ada agama itu ada unsur-unsur taat kepada Allah, Rasul serta beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya nasihat, biarlah ada unsur-unsur taat pada Allah. Dia. Baik. Pengertian nasihat. Agama Islam adalah agama Allah, semua tahu. Pengertian ini sudah umum diketahui, dan agama menurut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat.
Dalam bahasa Arab, perkataan nasihat memiliki maksud supaya yang dinasihati mendapat keuntungan atau faedah. Tengok, dalam ilmu-ilmu agama tuan-tuan, ulama memberikan maksud contoh satu perkataan. Ada maksud bahasa, ada maksud istilah. Contoh dalam bab solat, contoh dari segi bahasanya apa dia sembahyang. As-salatu hiya doa. Sembahyang itu dah doa. Dari segi istilah, bermulanya takbir dan sebagainya sampailah salam. Itu maksud-maksud. Juga maksud nasihatnya apa dia? Ulama tahu dalam bahasa Arab, nasihat itu iaitu supaya dinasihati mendapat keuntungan atau faedah. Orang yang kena nasihat itu dapat keuntungan. Bukannya penasihat, bukannya advisor itu kan. Bukan dapat, dia dapat pahala daripada Allah. Tetapi yang sebenarnya nasihat itu untuk orang yang kena nasihat, benefitnya untuk orang yang kena nasihat. Orang yang bagi nasihat tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Itu dari segi maksud bahasanya. Dan perkataan nasihat itu diambil dari perkataan nasahar rajulu thawbahu. Artinya seseorang lelaki menjahit kainnya. Dengan ini diartikan bahawa orang yang memberi nasihat itu bermaksud untuk memberikan kebaikan kepada orang yang disihati, sebagaimana orang yang berkehendak untuk kebaikan kainnya dengan jalan menjahitnya bila telah koyak. Itu maksud istilah bahasanya, maksud nasihat. Kain koyak, ada orang jahit, bukan penjahit tu pakai. Kain koyak dah elok, orang lain pakai. Kita perlu jahit saja. Kita guna jahit, orang perlu pakai. Itulah yang punya nasihat. Yang guna jahit itu adalah pemberi nasihat. Siapa dapat benefit? Orang yang pakai kain. So itu konsep nasihat kita kena bawa. Jangan pula kita nak nasihat orang contohnya, tapi benefit kita. Orang tahu dah kita tahu masalah orang contohnya. Dalam sekali ini peluang ni kita manipulasi keadaan. Pucuk dicinta bulan mendatang. Jangan tuan-tuan. Kita tahu masalah orang contohnya. Sekali kita orang minta nasihat, orang minta kita nasihat, kita bagi nasihat. Dan sekali kita berdasarkan kita. Jangan. Jangan. Kena pula tuan-tuan ada nasihat atau perempuan. Janda pula tu tuan-tuan. Ambil keluar terus. Nasihat dia. Ambil tuan-tuan. Ambil jangan tuan-tuan. Itu konsep nasihat. Nasihat adalah untuk memberi nasihat tak dapat apa-apa. Dia dapat Allah saja. Pahala Allah. Dan dia pemberi pihak untuk orang yang kena nasihat di sini. Baik. Atau diambil dari perkataan nasahul asal. Artinya aku menapis manisnya. Ataupun asal itu, nasihat itu lebih manis. Dengan ini diartikan pula bahawa orang yang memberi nasihat hendaklah menggunakan kata-kata yang sudah dipilih dan telah dihalusi serta ikhlas bersih dari maksud yang tidak baik. Itu maksud yang sebenarnya nasihat itu iaitu menggunakan bahasa-bahasa yang elok, bahasa-bahasa yang manis. Sebab nak suruh orang terima ni, kita offer benda baik, nak suruh terima dan kebaikan itu untuk dia, bukan untuk kita. Habis. Okey. Nasihat bagi Allah, kitabnya dan Rasulnya. Ini kita nak faham betul tuan-tuan. Sebab hari ini ada pendek, tuan-tuan pada hafal dah. Dengan lancar dan hafal tuan-tuan. InsyaAllah supaya kita faham lebih mendalam. Nasihat bagi Allah, kitabnya dan Rasul. Maksud nasihat bagi Allah ialah Ali kata Imam Nawawi, beriman kepadanya menurut pengertian yang sebenar. Beriman kepada Allah menurut pengertian yang sebenarnya, serta menghapus sama sekali sebarang sifat dan bentuk penyekutuan baginya dalam i'tiqad dan ibadah dan beramal yang diperintahkannya. Itu maksud nasihat bagi Allah. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, iaitu menghapuskan unsur-unsur benda penyekutuan, segala bentuk penyekutuan. Ketahui bahawa tuan-tuan, Islam kita ni akidah kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena esakan betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mensamaratakan ataupun istirak ataupun mengatakan ada kuasa lain setanding dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi i'tiqad, yakin macam itu. Sebab apa kita kena ingat tuan-tuan, akidah kita ini walaupun kita dah Islam, alhamdulillah. Islam bakar pula aku, alhamdulillah, tak apalah tuan-tuan. Islam bakar pun cukup. Kalau lah mak bapak kita bukan Islam contohnya, agak-agak kita kat mana pagi ni tuan-tuan. Mungkin nak kita wallah alam. Tidak cukup, tetapi kena jaga. Itu dia, kena jaga akidah ini daripada
daripada bentuk-bentuk penyuntuhan. Banyak benda yang boleh merosakkan akidah tuan-tuan. Ada 3 perkara. Yang pertama disebabkan i'tiqad, yakin. Kita yakin bahawa contoh dalam bab ubat contohnya, ada Tuhan, ada kuasa Tuhan lain sama dengan Allah SWT. Ubat boleh menyembuh contohnya, tapi yang boleh menyembuh bukannya ubat, adalah Allah SWT. Kalau obat itu boleh menyembuh, mesti tak ada orang sakit, tak ada orang mati. Sebab apa ubat ni? Itu dia. Hospital pun boleh tutup. Tapi hospital ramai. Mesti hospital ramai di hospital dan sebagainya. Nak ceritanya obat itu bukan menyembuh. Ada kuasa lain, iaitu Allah SWT. Itu i'tiqad. Yang kedua dalam bab apa dia? Dalam bab ni lisan boleh membuat rosak akidah. Sekolah kita sebut benda-benda yang boleh merosakkan akidah, terbatal akidah kita dan wasbillah. Sebab itu kena jaga tuan-tuan, benda perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Dan yang ketiga, dari segi perbuatan. Ini adalah 3 unsur perkara yang boleh menyebabkan akidah kita rosak. Kena jaga sebab akidah kita mahal sungguh. Mahal sungguh. Inilah modal yang besar kita nak jumpa Allah SWT. Sekiranya akidah kita betul, masuk di akhirat besok, dosa kita banyak contohnya, masuk neraka dulu, ada peluang untuk masuk syurga. Itu dia. Bukan kita masuk neraka tidak tuan-tuan. Ada orang berbeda, tapi ceritanya ahli kiblat itu dia ada chance, ada peluang untuk masuk syurga Allah. Walaupun dosanya banyak, tapi kalau akidahnya rosak, na'udzubillah min zalik, dia boleh masuk neraka buat selama-lamanya. Kita kena ingat tuan-tuan, kita orang Islam ini tak mesti Islam buat selama-lamanya. Mungkin menjadi fasik, mungkin menjadi munafik, mungkin menjadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Dan cerita tuan-tuan ini malah akidah. Itu dia. Munafik habis, kekal neraka buat selama-lamanya. Tengok unsur-unsur orang munafik ataupun ciri-ciri orang munafik. Yang kita nak ialah kita ni Muslim mukmin, Muslim mukmin muhsin. Itu dia. Itulah kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ingat kita ni ahli kiblat contohnya, tak apa dah ustaz. Kita masuk neraka patut kita syurga juga kan. Ini bukan tentang dunia tuan-tuan. Tak rasa-rasa kan. Syurga boleh rasa, tak boleh rasa sedap. Itu dia. Janganlah atas dunia tak apa dah boleh makan 3 rasa, 4 rasa tak apa. Akhirat jangan rasa-rasa tuan-tuan. Atas dunia betul-betul kalau kena jarum kat kakinya atau paku kat kaki, biasa kau dah sengit jalan kan, sakit. Tu sakit dah, tu sakit tu baru musibah azab sikit atas dunia. Tapi akhirat Allah azab kita bukannya jarum, bukannya paku, tetapi dalam neraka itu Allah SWT bakar, goreng dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. So tuan-tuan, maksud akidah, maksud nasihat untuk Allah, yang pertama jaga akidah. Jaga akidah daripada rosak yang disebut tadi. Dan ibadah juga maksud lakukan nasihat bagi Allah, iaitu beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tuan-tuan nak jumpa Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Maknanya nak jumpa Allah bawa apa? Ibadah, bawa pahala. Dan kita kena ingat tuan-tuan, pahala-pahala tuan-tuan kita nak buat. Yang pertama sekali, kita kena betul dari segi syariah ataupun ibadah yang betul, hukum fiqh yang betul. Satu. Tak cukup lagi, kena betul pula dari segi ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam bab sembahyang. Dalam bab sembahyang contohnya, kita kena betul rukun qaulul fi'li itu biarlah betul-betul. Tak cukup, kena tambah pula attach dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ikhlas saja, hukum fiqh tak betul, tak terima Allah tak terima. Maknanya kita tuan-tuan hari-hari kita repair. Dalam bab sembahyang ke apa semua, kita kena pastikan biarlah betul dari segi apa dia fiqh, dan betul dari segi apa dia, dari segi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak betul fiqh macam mana? Kena belajar. Kena belajar, kena kaji dan sebagainya biar betul. Tu dia, ilmu kita tu biar betul. Sebab apa dia? Nak ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahyang lah contoh tuan-tuan, janganlah ilmu kita ilmu dulu-dulu. Ilmu dah apa yang sekolah rendah. Tu dia. Guna sampai sekarang tak pernah update contohnya. Kena update tuan-tuan. Kena update sikit. Sebab apa dia? Ilmu dulu-dulu ni tuan-tuan. Kita belajar mungkin atas paksaan, mak bapak kita paksa dan sebagainya. Biarlah kita kerelaan kita tuan-tuan. Maksudnya mengaji, dengar tazkirah, dengar kelas. Sebab dia supaya kita ini nak menjadi nak supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, kena atas dengan ikhlas. Bagaimana nak suruh ikhlas? Ada 3 perkara. Imam Nawawi sebut juga 3 perkara menjadi ikhlas. Yang pertama, kita buat amal ibadat kerana apa dia?
Kerana takut kepada Allah. Sebab apa sembahyang ni? Sebab kalau tak sembahyang, azabnya dia azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suka ingat tuan-tuan, yang pertama. Yang kedua, buat amal ibadat kerana apa dia? Kerana nak syukur, nak pahala Allah. Consider ikhlas. Sebab apa sembahyang Jumaat? Sebab kalau sembahyang kat rumah dapat 1. Kalau dapat sembahyang surau masjid dapat 27. Kalau haf kat rumah 0.5 betul. Kalau haf kat sini berapa? 13.5. 13 banyak lagi. Nak cerita yang kita kejar betul. Siapa beritahu? Allah SWT. Maknanya kita kejar macam tu, consider ikhlas. Dan yang ketiga, kita buat amal ibadat kerana apa dia? Kerana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, di mana Rasulullah Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kamu sembahyang malam sampai bengkak kaki ni apa cerita?" Dosa yang telah diampun, yang akan datang diampun, kau masuk syurga. Tapi sembahyang malam sampai bengkak kaki. Kita buka kaki kita tu, buat benda lain. Jatuh lokal, kena bola, kena kayu kan buka kaki. Tapi Rasulullah dah confirm masuk syurga. Maaf ibadat yang sampai buka kaki. Allah Akbar. Kita tu dosa banyak. Dosa banyak sangat kita tuan-tuan, masya-Allah. Tengok start balik sampai sekarang tak tengok. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau boleh tiap-tiap malam buat salat taubat. Tiap-tiap malam tu sebelum tidur buat solat taubat 2 rakaat contoh. Cinta pada Allah, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah, pada tak balik sampai sekarang, ya Allah. Hari-hari minta macam tu. Sebab kita dosa banyak sangat. Memang banyak dosa pun kita tuan-tuan, sebab kita tak maksum. Kita tak maksum. Kita ada Allah SWT solat taubat 2 rakaat. Cinta, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah. Setiap balik pada sekarang. Sebab kita tuan-tuan umur 15 contoh lagi balik kan. Tu datang masjid tu surah tu. Tuan-tuan dulu kan. Balik hari ni terus datang masjid surah. Ya Allah lagi. Jadi tu bila terus ke? Tak tahu lah. Mungkin untuk kita kat buah mangga orang. Jadi bercuri sembahyang lambat sebagainya. Dan cinta tuan-tuan dosa banyak kita. Tapi kita teringat walaupun dosa banyak, keampunan Allah cukup luas. Rahmat Allah cukup luas. Maka kita kena kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah suka, yang Allah minatnya, sayangnya, bila mana berdosa, kembali pada Allah. Dalam buat amal ibadat pun kembali pada Allah. Yang tak naknya, dalam buat amal ibadat pun tak kembali pada Allah. Allah tadi tak ikhlas tadi. Ataupun tak buat amal ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. So untuk kita sama-sama scan. Sebab apa kita ni semua nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat solat taubat 2 rakaat. Tu dia. Sebab kita betul memang balik. Kalau tuan-tuan tak balik baik Allah alam, tapi ghalib macam tu lah. Sebab kita tak maksud. Tak maksud. Kena pula balik lambat kan, ada balik lambat. Orang balik umur 15, ustaz saya balik umur 35. Jangan, tak ada tuan-tuan. Tu dia. Kita rekod apa kita ingat-ingat balik. Dulu sembahyang kita macam. Lalu lepas solat tuan-tuan, dah bayar habis. Bayar habis sampai bila ustaz? Sampai kita ingat yakin dah terbayar. Sekali kita sebab ini adalah hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena buatlah ikhtiar tuan-tuan, sebab kita semua bertanggungjawab atas amalan kita. Wala tazidwa sunatu wizra ukhra. Kita buat, kita tanggung tuan-tuan. Baik. Itu juga maksud nasihat bagi Allah dalam beribadah. Dan beramal menurut yang diperintahkannya juga adalah dalam bab nasihat bagi Allah. Segala yang Allah suruh kena buat, jangan kita tak buat. Dan kita kena ingat kita ni bukan maksud tadi kan. Memang berdosa pada Allah, memang banyak kita tak buat. Ada saya ceramah di mana saya 19. Ustaz, di sekolah ada maksud salah. Dia bawa air. Nama maksud. Saya bakal maksud betul, nama dia maksud bawa air. Meninggal apa yang dilarangnya, mengingati kebesaran di atas segala kebesaran. Allahu Akbar. Kita ni tuan-tuan, kalau kita ingat macam ni tuan-tuan, sentiasa ingat pada Allah. Yang paling hampir dengan kita bukan orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling hampir kita adalah Allah Subhanahu, bukan orang lain. Maka tuan-tuan sentiasa ingat pada Allah. Bila kita sentiasa ingat pada Allah, kita sedar level kita hampir. Kita berhajat pada Allah SWT. Dunia, akhirat kita lebih-lebih lagi berhajat pada Allah SWT. Yang bahayanya, seolah-olah kita tak berhajat pada Allah. Kita dapat makan, dapat minum, dapat hidup sebagainya selesa, maka kita pun lupa Allah SWT.
tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah min zalik. So kita kena ingat tuan-tuan, kita berkurang dah untuk diri kita. Contohnya sebelum subuh, contohnya satu kali istighfar dah habis contoh. Tu dia. Lepas tu pergi kerja pula, baca pula selawat. Selawat apa istighfar, apa dia, apa la ilaha illallah, tahlil dan sebagainya. Pergi kerja Allahu akbar, pergi kerja subhanallah. Kita bergerak macam ni supaya apa dia? Supaya berpahala. Sebab setiap saat, detik atas dunia tuan-tuan amat bernilai. Walaupun 1 second saja amat bernilai untuk kita. Kalau kita buang itu saja tuan-tuan, menyesal. Sekarang tak menyesal. Sekarang tak menyesal. Menyesal bila akhirat. Bila akhirat tahulah menyesalnya. Ya Allah Rabbi. Sehingga Allah Taala sebut dalam Quran, mohon pada Allah supaya kembali semula atas muka dunia, na'mal salihan inna mungkinun. Nak jadi orang baik ya Allah, aku yakin denganmu ya Allah. Yakin bila? Nampak neraka. Nampak kau betul-betul masuk neraka, yakin dengan Allah. Na'mal salihah, kami nak beramal soleh ya Allah. Tu dia. Tapi nak sebab suruh kembali ke dunia, Allah Akbar. No point. Nak sedih, nak rasa tak nak beramal sekarang tuan-tuan. So kita dengar tazkirah ceramah semuanya, nak suruh mendorong kita lebih beramal. Nak suruh kita ada, kita punya action kita, tindakan kita supaya kita lebih beramal. Setiap saat itu kita gunakan untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab Allah itu besar tuan-tuan. Sebut subhanallah walhamdulillah saja pahala besar, masya-Allah. Kalau kita lupa tuan-tuan, rugi sangat. Baik. Mensyukuri nikmatnya yang tak terhitung banyaknya serta tak ternilai hikmatnya dengan menggunakannya di jalan yang baik dan sejahtera. Nikmat Allah bagi kita banyak. Kita datang ke dunia ni minta tak mata telinga, tak minta. Minta tak semua ni tu, tak minta. Tapi Allah datang package, dah siap, dah sempurna. Maka buatlah benda-benda yang mendatangkan kesyukuran kepada Allah, iaitu kita melakukan perkara-perkara yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tanda bersyukur. Tanda bersyukur dan sebenarnya kita kembalikan nikmat yang Allah bagi kita dengan buat ibadah pada Allah. Contohnya solat duha 2 rakaat tuan. Solat duha 2 rakaat itu ada tanda kita seolah kita bayar, seolah-olah bayar segala urat bulan-bulan atau kepada kita ni, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kepada kita buat setiap ibadat yang kita buat itu ada hubungan untuk Allah Subhanahu wa Taala. Sebab inilah tuan-tuan maksud sama-sama terguna tuan-tuan. Sebab inilah maksud dari pengertian nasihat bagi Allah. Itulah maksud nasihat bagi Allah. Yang kita biasa dengan hadis, Allah baca hadis, inilah maksud nasihat bagi Allah. Yang pada hakikatnya adalah nasihat kepada diri sendiri. Kerana Allah tidak memerlukan sebarang nasihat seseorang dari hamba-Nya. Ini nasihat ini seolah-olah untuk diri kita sendiri tuan-tuan. Sebab Allah tu tak nasihat pun. Ini yang maksud yang kita kena faham berkenaan dengan hadis ini tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat kefahaman dan terus kita beramal insya-Allah. Baik. Maksud nasihat bagi kitabnya ialah yang kedua, beriman kepada kebenarannya dengan beramal mengikut petunjuk dan pengajarannya. Yang kedua berkenaan dengan nasihat bagi kitabnya apa dia? Beriman kepada kebenarannya dengan beramal mengikut petunjuk dan pengajarannya. Kitabnya ialah perkataan yang diwahyukan kepada Rasulnya, yang tidak sama dengan perkataan manusia dan tidak dapat ditiru sepertinya oleh sesiapa pun juga. Itu Al-Quranul Karim. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita kena ingat Al-Quran ni rumah kita ada. Di surga masjid pun ada tuan-tuan. Tapi kita ingat Quran besok dia akan jadi 2 versi. Versi yang pertama iaitu hujjatun laka atau hujjatun alaika. Dia akan dakwa kita ataupun defend kita. Kalau kita atas dunia baca saja, baca saja, taranum habis tuan-tuan. Baik hati nak buat habis ingat kawan taranum tu. Tapi sekadar baca saja tuan-tuan. Besok Al-Quran dakwa. Ya Allah, dia ni baca aku atas dunia sedap tak tu, tapi sekadar baca saja, tak beramal pun aku contoh. Agak-agak tuan-tuan kalau Quran dakwa kita. Nak cari peluang tu bagus, kita ada, tak ada tuan-tuan. Nak cari peluang sekarang, apa dia? Al-Quran jadi pembela kita. Apa dia? Bila mana kita baca, jauh di hati kita, kita nak beramal dengan isi Al-Quran. Itu dia. Itu bila Al-Quran jadi defend kita. Nak jadi tak payah cari buang besok. Sekarang jadi buang dah. Itu kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Itu adalah cara untuk kita supaya Quran itu bela kita. Kalau Quran bela kita tuan-tuan, namanya syafaat. Allahu Akbar, ini kita nak. Sebab kita tuan-tuan banyak sangat dosa, bergelombang dengan dosa dan sebagainya. Baik.
Yang ketiga, seterusnya beriman kepada kitabnya adalah memerlukan supaya sambungan dimuliakan dan dibesarkan kehormatannya dengan memandang keutamaannya dari segala kitab, dengan membaca ayat-ayatnya dengan cara yang betul dan memahami artinya serta mencari rahsia dan hikmatnya, mendalami ilmu pengetahuan, memerhati hukumnya dan menyesuaikan diri dengan pengajarannya, dan yakin bahawa kitabnya adalah pedoman hidup untuk selama-lamanya di segala tempat dan saat. Itu tuan-tuan. Tak timbul tuan-tuan, Al-Quran ini sesuai untuk zaman batu. Di dalam pasir kat Malaysia tak sesuai, tak timbul tuan-tuan. Sebab dia adalah sesuai dengan zaman dan keadaan. Kalau bercakap pada tuan-tuan rosak tak akidah tuan-tuan. Rosak tak akidah, boleh jadi rosak. Islam ni 5, tolak 1 bukan 4. Tolak 1 jadi kosong. Ini kita betul. 10 tolak 1 bukan 9. 10 tak saja dia kosong. Ini masalah tuan-tuan. Sebab nak saring betul-betul mana ahli syurga, ahli neraka, mana yang ada keadaan kebenaran dan kebatilan, al-haq wal batil, benda yang jauh, bukan benda-benda sekali tuan-tuan. Sebab itulah kita kena betul-betul besar akidah kita ni. Jaga betul-betul akidah kita ni. Kita tuan-tuan Ahlussunnah wal Jamaah, kita punya masdar sumber kita ada 4 hukum kita. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma' ulama, dan yang keempat qiyas. Ada orang Islam juga dia tolak qiyas. Tolak qiyas. Kalau tolak qiyas jadi apa tuan-tuan? Tolak jadi Wahabi, jadi Wallah Alam tuan-tuan. Ada yang qiyas je. Islam tak? Islam. Dia tolak ulama yang bertentang qiyas dalam bab hukum contoh. Contoh dalam bab Arab contoh. Arab haram. Allah sebut Al-Quran haram. Tapi nak qiyas kepada contohnya katalah dadah contoh. Nak qiyas kan? Dadah tak dalam Quran kan? Qiyas dadah haram sebab jadinya mabuk. Itu banyak benda-benda yang itu memerlukan kepada qiyas. Dan nak qiyas bukan kita. Nak qiyas ni bukan kita tuan-tuan, ulama-ulama yang mana tapi ada juga puak-puak yang tolak qiyas. Satu, rosak akidah. Walaupun mengaku Islam, walaupun majlis surah yang hari tuan-tuan, na'udzubillah rosak. Sebab itu nak sangat betul-betul akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ni. Baik, yang pertama. Yang kedua, ada juga tolak ijma' ulama. Tolak pendapat ulama. Itu dia. Ni pada saya lah, pada saya. Saya nak siapa tuan-tuan, hadis saya baca. Di masjid pun. Pada saya ustaz. Pada saya. Saya tulis lagi. Pada saya lagi 2 kali je ni. Pak Haji ni pada saya pun siapa? Pun siapa dia ni? Saya tu baca saja. Pada saya 2 kali tadi saya. Tak tahu hati. Allah terima saya sudah dah. Sebab kadang-kadang kita tolak ulama seolah tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama rasul anbiya. Nabi iktiraf ulama. Kita tak iktiraf ulama. Apa siapa? Ayo tu lah. Nampak simpel. Tapi jangan. Ada juga di ramai ni. Di ramai ni. Beriman pada tuan-tuan. Beriman pada macam tuan-tuan. Nak pakai ulama kau pakai hadis. Nak pakai ulama kau pakai pakai Rasulullah. Ayat power tu. Nak pakai ulama kan pakai Rasulullah. Habis tuan-tuan. Kita pakai dulu tapi soalan dia, soalan betul-betul A atau B kan. Walhai semua betul. Masalah tuan-tuan. Itu dia. Tuan-tuan ada hati. Itu yang kedua. Rosak akidah. Dan yang ketiga, dia tolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sibuk-sibuk itu kan. Tak kira 1 ke 2 ke 21 huruf habis tuan-tuan. Kita kena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang Allah sebut itu adalah bukan nafsu dan nafsu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mulut yang terima Al-Quran ini, mulut siapa dia? Nabi. Tiba-tiba tolak Nabi. Ambil Al-Quran tolak Nabi. Yang membawa Al-Quran itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpening tuan-tuan. Kita berpening. Kenapa sebut sekali? Sebab apa dia? Hebat. Rasa cerdik sangat. Betul-betul doktor tuan-tuan kan? Doktor. Nabi tak ada doktor tu kan. Dia rasa cerdik sangat. Itu bahaya kan? Sebab itulah kita kena potong betul-betul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya akidah kita jaga. Yang keempat, ada juga buat kita ni orang Islam ni yang ambil Al-Quran separuh-separuh. Juga boleh rosak akidah. Ambil separuh-separuh Al-Quran. Semua tuan-tuan, semua orang Islam. Sebab itulah boleh menjadi kafir, boleh menjadi munafik. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu tuan-tuan kita kena jaga betul-betul dan supaya ending atau akhir umur kita ni dalam keadaan pemeliharaan akidah kita ni betul. Mati kita dalam Islam, itu kita minta pada Allah SWT hari-hari tuan-tuan. Sebab takutnya kita terlupa benda lain masuk terus.
Apa dia masuk? Usul-usul boleh merosakkan akidah kita. Dia dalam masjid pun mari. Itu dia. Mari pokok-pokok yang apa? Yang offer Islam contohnya, tapi nak tarik jauh dari Islam. Dia offerkan masjid cantik untuk Islam contohnya, tapi dia tarik kita masuk jadi mana? Jadi kafir. Aku pun jadi orang jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang masjid, dia sembang-sembang nanti offer. Tak boleh mengajar lah. Tak boleh mengajar ceramah dalam masjid. Lama masuk syurga. Ada tim kami ni, mayat satu duit 3,000 satu boleh masuk syurga. Tak payah semayang dalam masjid. Dah nama ada syurga. Bayar. Masuk syurga dia. Masya-Allah, orang jadi tim masuk syurga. Ya Yasin, ya Yasin, Tuhan Harun, semua benda tuan-tuan boleh menyebabkan rosaknya akidah. Tapi yang sedih tuan-tuan, ikut kamu juga. Betul. Marilah apa-apa mengaku pun harus ikut sebab akidah tak kuat. Sebab itu tuan-tuan kita perlu sangat ada tinggal mengaji tuan-tuan. Supaya kita ni Allah dan bersama kita doa pada Allah supaya Allah pelihara akidah kita insya-Allah. Baik. Maksud nasihat bagi Rasulnya ialah membenarkan kerasulannya, mempercayai apa yang dibawanya, mematuhi suruhannya dan larangannya, membela agamanya, memusuhi siapa yang melawannya, mencintai siapa yang mencintainya, menghidup perjalanan dan sunnahnya pada diri dan dalam masyarakat. Itu maksudnya nasihat bagi Allah, bagi Rasul. So kita kena cerita. Cinta supaya apa dia? Semua orang Islam ni, orang mukmin ini sayang cinta Nabi. Semua terima bawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda cerita membela agamanya, memusuhi siapa yang melawannya. Ini kerja kita. Orang yang tahu sebab apa dia? Takut-takutnya sahabat kita, jiran kita dan sebagainya boleh terkesan dengan dakwah-dakwaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasydid dakwah syiah. Bila mana dalam bab Rasulullah SAW ataupun bab agama contohnya, kita syak saja dah berjaya. Walaupun tak ikut, dia profesional juga. Habis tuan-tuan. Rosak boleh rosak akidah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, nasihat bagi imam-imam kaum muslimin dan orang ramai. Imam-imam kaum muslimin ialah pemimpin-pemimpin, raja, ulama-ulama dan ketua-ketua pemerintahan Islam. Ini imam-imam kita. Maksud nasihat kepada mereka ialah menolong dan menyokong mereka dalam perkara kebenaran dan keadilan. Dia tak sebut pangkah tu, tak ada pangkah. Pangkah saya tak buat tuan-tuan. Dia kata iaitu menolong mereka dan menyokong mereka dalam perkara kebenaran dan keadilan. Kalaulah mereka ni buat benar, buat adil, sokong. Sokong, tolong. Tapi kalau mereka ini tak buat kebenaran dan keadilan, jangan kita duduk hadir sokong. Harap sokong. Sebab itulah Allah SWT sebut dalam Quran, atiullah wa atiur rasul. Yang dua ni ada atiur. Yang ketiga tak sebut wa atiur ulil amri minkum, tak ada. Maknanya sekiranya mereka taat pada Allah, taat pada Rasul, baru kita taat pada perintah kita, pemimpin kita. Tapi kalau mereka tak taat pada Allah, tak taat pada Rasul, maka jangan kita buat pahala dan sokong, nak pakar apa dia, nak tolong kita jaga. Itu konsep kita, kita sama kita ni supaya nak sari betul-betul supaya kita ni sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sokong tuan-tuan, boleh menyebabkan rosak kita tuan-tuan. Rosak kita. Allah suruh, Allah tak suruh kita buat benda yang tak baik. Jadi kita sokong, ada benefit contohnya, na'udzubillah, boleh rosak tuan-tuan. Dan bila ada pemimpin ni dia suruh kita buat tak elok tuan-tuan, ini Dajjal. Dajjal tuan-tuan. Adalah hadis, mustika hadis menyebut itulah gambaran Dajjal sebelum Dajjal pada sebiji. Patuh kepada mereka dalam urusan kebaikan. Ini pemimpin yang mana ada asas kebenaran dan keadilan. Tegur mereka dengan cara yang sopan dan peringati mereka dikala mereka terlalai dari kewajipan, dan jangan dihasut orang ramai supaya keluar dari barisan ketaatan yang membawa kepada kekacauan. Itu sekiranya pemimpin itu taat Allah, taat Rasul, maka tuan-tuan menjadi hak untuk kita jaga mereka. Baik. Maksud nasihat kepada orang ramai kaum muslimin ialah memimpin mereka. Ada kita tuan-tuan. Memimpin mereka ke jalan yang benar, mengawasi mereka dari jalan yang salah, mengajar mereka bertolong-tolongan di antara mereka dalam perkara kebaikan dan takwa. Dalam perkara kebaikan dan takwa. Kita sama kita tuan-tuan. Hari-hari kita jumpa tuan-tuan. Biarlah kita ini ada konsep apa dia? Tadi nasihat. Bila kita ada konsep nasihat, ini bagus tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ini Rasulullah suruh. Sebab kita ni tak perfect.
Ada semua perfect, tak perfect pun. Kita ni ada salah. Tu dia, ada salah. Maka kita tuan untuk buat ni, kita kena dalam amal kita ni kita kena kau balik biar wujud usrah, keluarga yang besar. Keluarga yang besar, maknanya kalau kita tegur pun tak ada masalah. Kalau kita tak ada, orang kata sesama kita ni tak very close, masalah. Silap tegur, bukan tegur pun, jeling je contohnya. Oh ya Allah, pergi 4 bulan dalam masjid tak tegur contohnya. Silap jeling je contohnya. Ataupun tegur sikit saja. Oh dah, aku malah dah gitu. Jadi mata malah dah. Sebab apa? Benda-benda yang boleh. Sebab kita tak very close. Tak boleh tegur pun. Tu dia. Cara tuan-tuan, di antara cara kita kena bina usrah yang besar. Di antara nak bina usrah ni dia ada 3. Rukun usrah ada 3 tuan-tuan. Yang pertama namanya ta'aruf. Kita sama kita dia kenal, betul-betul kenal. Kenal orang mana, duduk mana, kan? Ada apa orang, isteri ada orang, isteri lebih lah tuan-tuan. Duduk orang berapa contohnya. Tu dia. Ni datang hari-hari masjid surau. Tu yang sebenarnya kat dinding tu. Kat dia. Nama apa? Saya pun lupa nama apa, tak kenal. Biasa nampak contoh tuan-tuan. Contoh tu. Tak nampak apa. Walau dah bertahun. Walau dah hari-hari jumpa, dia main gitu je. Maknanya kalau tentu tuan-tuan, kita belum lagi ada ta'aruf, tak kenal lagi. Yang pertama. Yang kedua ta'aruf, apa tafahum. Kita kena faham, memahami sama kita. Maknanya sampai perangai pun kita faham. Dia ni tak boleh ni panah barang. Ini tak boleh ni, contohnya dia ni pendiam. Maknanya kita sampai perangai. Sampai tu sekali tuan-tuan. Dan yang ketiga, rukun usrah ketiga, iaitu ta'aruf. Boleh tolong-menolong. Maknanya kalau kita masalah, kita nak minta tolong pun tak ada gap, tak ada penghalang. Ataupun bila-bila kita pun pula musibah, orang lain senang nak tolong kita. Ini baru tuan-tuan. Namanya usrah. Ni dia. Kalau macam tuan-tuan, kita dah orang kata dah very close dah. Kalau kita nasihat marah-marah pun tuan-tuan, bukan nasihat bukan jadi marah pun menerima. Sebab apa dia? Saudara kita. Macam adik-beradik. Inilah boleh menyebabkan rasa kasih sayang ada. Tu dia. Rasa rindu tuan-tuan. Dia balik kampung contohnya. Kita rindu. Allah, haji mana balik kampung? Berapa hari, 3 hari. Allah Nabi terasa kehilangan tuan-tuan. Seronok tak rindu tu? Seronok kan? Dulu masa tak seronok tak rindu kan? Lama tak jumpa rasa macam mana dulu? Masa belum kahwin pula. Masa mana? Tak jumpa tetangga macam mana tuan-tuan? Ya Allah Nabi kan? Tak jumpa tu. Tengok rumah tak jumpa pun wakil kan? Allah Allah. Nak cerita tu mahal yang sering rindu tu. Yang kita beda sesama kita ni. Jumpa balik lagi. Ya Allah Rabbi alhamdulillah. Rasa seronok. Ini namanya adanya usrah yang hebat tuan-tuan. Kita beda tuan-tuan insya-Allah. Barulah kita nak nasihat senang. Barulah nak nasihat senang. Sebab apa dia? Kita dah very good. Tak sangat tak baik tuan-tuan. Nak tegur takut. Nak tegur tak apa silap, tapi nak tegur yang takut dia marah sebagainya. Sebab kita tak ada link. Tak ada link. Saya dah kedah tuan-tuan. Dia dah kedah kat sini. Orang pergi jawab tadi waras dah kedah pun. Setahun kedah tuan-tuan. Duduk makan kedai kopi ni. Abang baca baik. Abang baik sehat. Sehat dong sehat. Baik. Lembut cakap kita. Datang kawan dia, "Hei ada haram." Kita dengar takut masya-Allah. Hal haram kamu tu bawah boleh lupa kamu. Main minum. Dia bergaduh tak? Tak bergaduh pun ingat saya nak bergaduh dia seorang. Saya takut tak. Rupa-rupanya dah dia sangat baik. Walaupun kata lah apa sekali pun tak apa. Itu nak cerita je bina. Saya tadi sopan dia cakap. Kita terkejut tuan-tuan nak cerita je biarlah kita bina tu. Ini mahal sangat. Sebab konsep apa dia? Konsep nasihat ini mesti berlaku. Sebab kita tak perfect. Tak sempurna. Bukan nak jaga tepi kayu orang, tidak. Nak suruh repair tadilah. Biar semua dapat kebaikan. Saling hormat menghormati, cinta mencintai, bersama-sama melihara kemuslihan hidup dengan menjauhi sifat-sifat yang membangkitkan fitnah dan permusuhan, dan memahami bahawa tiap-tiap seseorang adalah anggota dalam masyarakat. Dan tidak ada masyarakat kalau tidak ada diri perseorangan. Sebab itu kebaikan masyarakat kerana kebaikan tiap-tiap diri. Begitu pula sebaliknya. Maka tuan-tuan, nak jadi masyarakat yang baik, individu mesti baik. Nak jadi individu itu baik, program nasihat ini mesti berlaku. Program agama ini mesti berlaku. Maka tuan-tuan, kita kena bawa benda ini. Kena sebar agama ini dalam keadaan yang apa kata namanya nasihat. Cuma tuan-tuan, sikit bahasa 5 minit kita boleh biasa aku bawa. Pada habis dah. Boleh lagi. Sikit tuan-tuan. Cuma untuk nasihat ini tuan-tuan. Ada dalam ni, tak habis dah tak apa. Cuma untuk konsep
nasihat ini, okey, cara yang kena ada. Jangan kita nak nasihat, contohnya kita nak nasihat imam ataupun penceramah yang datang, contohnya kita angkat tangan, Ustaz salah. Ini dari ahlinya, jangan sampai sekali. Awak nak cukup sekali tuan. Sebab Islam cukup jaga maruah. Atau kita nasihat isteri kita, contoh, janganlah mertua datang nasihat. Mertua datang habis dia datang, ni amal masa baik lambat ni. Biasa datang Isyak balik 10 malam. Hari ni nasihat malam habis dia. Bila mertua datang nasihat. Patutnya tuan-tuan kita kena nasihat time keadaan lah. Anak-anak kita pun tuan, jangan duduk nasihat atau marah di depan adik-adik. Dia pun ada perasaan. Jangan tuan, sebab itu Islam kena jaga itu. Nak nasihat contohnya, kalau seorang tu ada nama sebagainya, panggil. Saya ada ustaz ceramah di sekolah saya. Dan nampak nama Allah. Nampak nama Allah. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim kan. Dia kata kalau nama Ar-Rahman, kena tak nama Abdul Rahman. Nama Rahim, Rahim baca hadis. Betul lah hadis tu. Tapi kemudian dia salah. Tapi saya tegur situ. Orang lebih semua panggil kat kelas ustaz. Ustaz sebenarnya tak betul ustaz. Kenapa? Rahman boleh tak nama Rahman. Rahim tak perlu tak Abdul. Sebab apa? Dia ada nakirah. Bukannya makrifah. Cerita kat dia. Ya tak bolehnya Ar-Rahman. Ar-Rahman baru tak Abdul. Ar-Rahim baru tak Abdul. Oh ya ustaz, saya silap di situ. Kalau saya tegur depan ramai macam mana? Ustaz ni apa ni juga tahu kan. Air pun boleh jatuh. Macam kita nasihat saudara-saudara kita, tengok keadaan. Jangan kita duduk nasihat dalam keadaan apa dia yang boleh, sebab Islam cukup jaga maruah itu. Kalau silap guna tuan-tuan bukan nasihat, jadi penghinaan. Jadi penghinaan pula, bukannya satu nasihat. Jadi orang malu tuan-tuan, sekali dia jauh sebagai nak orang kena. Sebab itu tuan-tuan, kita kena master sikit lah. Dia ada uslub, cara untuk kita gunakan nasihat tadi sikit tuan-tuan. Dan di antara jalan untuk memelihara keselamatan masyarakat, hendaklah ada nasihat. Hal ini haruslah dilakukan dengan cara yang teratur, mengikut jalan yang benar, lagi bijaksana, dengan menghindarkan perkara yang membawa kepada keburukan, baik dalam cara mengeluarkan perkataan maupun dalam perkara melakukan perbuatan. Maka tuan-tuan, kita kena handle betul-betul. Jangan kita nak tahu salah orang, contohnya main belasah. Jangan. Sebab apa dia? Islam cukup jaga maruah tuan-tuan. So kita sama-sama kita kena jaga. Maka sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tak nasihat, maka kita tidak menjalankan agama isteri. Memang konsep nasihat pula. Kita sama isteri kita, anak kita pun, itu namanya nasihat. Supaya apa dia? Supaya lebih dekat kepada Allah SWT. Faedahnya baik. Sikit lagi tuan-tuan. Nasihat memanglah besar faedahnya, tetapi kalau silap caranya membawa pula kepada bencana. Kalau kita silap boleh membawa kepada bencana. Sebab itu seseorang yang memberi nasihat hendaklah mengerti cara bagaimana hendak melakukannya supaya nasihatnya dapat menyinsafkan dan diterima. Nasihat dilakukan kepada orang ramai, kepada seseorang dan kepada beberapa orang yang tertentu. Tiap-tiap nasihat itu hendaklah dengan cara yang sopan, lagi bijaksana, sesuai dengan keadaan mereka yang menasihatkan itu. Yang keadaan dengan keadaan tuan-tuan. Jangan pula kita ni main marah tuan-tuan. Kelamat saya tuan-tuan, nak share dalam 2 minit. Abang ipar, abang saya kakak ipar buat boleh kahwin di Pahang. Adik-adik semua datang. Saya tak nampak sikit. Tengok tuan-tuan. Ya Allah, anak saudara nak kahwin. Dengan pelaminya, rumah anda, ya Allah, Robi anda betul-betul, Masya Allah, Robi, untuk arah kita rasa malu tuan-tuan. Kita dah ceramah siang malam. Allah nak uji tuan-tuan. Allah uji. Macam mana nak buat? Masya Allah, tengok, astagfirullahaladzim. Lihatlah sekali panggil abang, panggil ayah kakak ipar, tak boleh pilih. Kata abang ni tak boleh ni, abang ni apa tak boleh ni. Kalau saya tegur marah tuan-tuan macam mana? Macam mana dulu? Dalam sekali marah saya balik, tak apalah marah. Ni kenapa baru tahu ni? Kita dah order semua, dah besok dah nak siap pun, dah baru tahu. Saya beritahu saya nak tiba-tiba tak memang sudah. Nak cerita tuan-tuan, itu agama tuan-tuan. Sebab nak bawa agama tuan-tuan. Adik buat baik tuan-tuan. Tu dia. Raya jumpa, hubungan ada. Kalau campur jadi senang. Bra balik kan. Terjumpa tak jumpa dah kan. Tapi adik-adik, Allahu Akbar. Last sekali tak apalah, yang kita tak apalah. Kita order semua. Terima kasih tak apa. Nak cerita tuan-tuan, benda tu tahu.
Tak tahu berdosa. Allah tak tanya kita Allah terima atau tidak. Allah tanya kita kamu buat atau tidak. Sebab nak terima ni, nak dapat hidayah bukan kerja kita. Kerja kita beritahu saja. Cuma cara dia mesti ada terbaik. Jangan memalukan dia sebagai ni. Di sini tuan-tuan malu dan tak apalah. Yang penting kita beritahu. Baik. Nasihat lakukan. Okey. Dan kalau nasihat itu kepada orang atau beberapa orang, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang tersembunyi. Sekiranya dilakukan di hadapan orang ramai, maka nasihat yang seperti ini bukan lagi merupakan nasihat, tetapi suatu penghinaan yang terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab. So tuan-tuan, kita dah faham hadis ini. Walaupun tak habis tuan-tuan, insya-Allah kalau panjang umur lah, ada punya rezeki sebagainya, jumpa lagi wallahu a'lam. Baik, cuma tuan-tuan pada hari ini tuan-tuan, itulah sebagai orang kata apa dia, ulang kaji berkenaan dengan agama kita. Mudah-mudahan kita mendorong untuk lebih beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua tipu Allah tuan-tuan. Masa kita sangat pendek sangat tuan-tuan. Life is short. Pendek sangat tuan-tuan. Sekejap dari 50 kejap dan 40 tuan-tuan. Allahu akbar, jumpa Allah Subhanahu wa taala. So kita persiapkan diri kita untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat Allah ni Maha Pengampun. Allah kita dosa banyak sekali pun, tetapi keampunan Allah ada. Bunuh 100 orang pun boleh masuk syurga tuan-tuan. Nak ceritanya kita kena dekat Allah Taala. Hati dia jauh dari hati kita ni, Allahu Akbar, Allah dalam keadaan kita dosa sekali pun, tapi kita nak kembali kepada Allah. Action kita salat taubat. Action kita setiap ingat mulut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita ini bihusnil khatimah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang berdoa Allah Subhanahu wa taala yang berhasil menjadi semua dalam Tuhan saya sendiri. Aku boleh hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinina yafqahu qawlana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwarta 'arda bi nur syamsik. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.